Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, naltaqi mujaddadan fi ma'idati ulumil Quran. وقد شرحت لكم بالتفصيل في الأسبوع الماضي الوحي أنواعه وكيفياته، فلم يبقى لنا اليوم سوى التأكد من مدى فهمكم نحو هذا الموضوع. هل فهمتم الموضوع جيدا أم لا؟ ومن هنا سأفتح لكم بابا لطرح الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع، فإذا لم يتضح بعض الشيء عندكم في هذا الموضوع يمكنكم أن تسألوني عنه فأجيبكم عنه بإذن الله تعالى. So I am going to open the chance for you all to ask me a question related to the topic taken already last week, which is Al-Wahyu, revelation. Yeah. So if you find something not clear, you can ask me, and I will try to answer your question. So jika ada yang nak tanya atau ada yang tak jelas berkaitan perkara yang kita dah pelajari tentang wahyu, boleh tanya aja. Ya, jangan risau. Kalian daripada counseling atau akidah atau dakwah? Akidah. Oh, akidah. Oh, akidah. Okey. Bagus tu. Ada yang nak tanya ke? Belum doktor, hari tu masuk lambat. Oh, masuk lambat. Okey. Okey, kalau macam tu I am going to test you all regarding the wahyu. Boleh ke kalau aku yang bertanya? Boleh? Silakan doktor. Okey. Jadi kelas ini sebenarnya just untuk mengukuhkan kalian punya kefahaman lah. Dan saya nak tahu sejauh mana kefahaman kalian. Jadi tak memberikan kesan apapun kepada nilai kalian nantilah. Just nak pastikan kalian faham. Okey. Isma'u jayyidan ya ikhwah. Ya, be careful ya ikhwah, be aware. Qauluhu ta'ala fi kitabihi al-karim walaqad mananna 'alaika marratan ukhra fi surati Taha. Ya ikhwah, fi surati Taha ayat 38 39.
ما ذكر الله تعالى في سورة طه ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكسفيه في التابوت فاكسفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآية يا إخوة تتعلق بنجاة سيدنا موسى وهو صبي عندئذ من طغيان فرعون الذي أراد الفتك به أو قتله. Okey. Jadi ayat ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa ketika masih bayi yang mana terselamat daripada kekejaman Fir'aun yang mahu membunuh Nabi Musa, mahu membunuh semua bayi yang lahir ketika itu. Ya. Sebab kenapa? Lianna as-saharata awil kahanata akhbaru Fir'aun bi'annahu sayuladu min bani Israila man yuqawimuk man ya'khudhu minka as-sultanah man yuza'zi'u mulkak man yunajji bani Israila min tughyanik walihadha faqtulu jami'a al-awlad alladhina wulidu min bani Israila hadhihi sana kadha qala al-kahana. Jadi apa ini? Apa istilahnya ini ya? Ahli nujum ya. Orang yang dipercaya oleh Fir'aun yang boleh mengetahui perkara-perkara gaib lah ya. Memberitahu Fir'aun bahawa akan lahir tahun ini seorang anak daripada Bani Israel yang akan melawan engkau wahai Fir'aun, yang akan menghancurkan kau punya kekuasaan, ya, yang akan mengambil kau punya kuasa, yang akan menyelamatkan Bani Israel daripada penindasan engkau. Oleh itu sebelum itu berlaku hanya satu jalan keluar wahai Fir'aun. Bunuh semua anak yang lahir daripada Bani Israel pada tahun itu. Supaya peristiwa itu tak berlaku. Itulah sebabnya Fir'aun memberikan amarannya bunuh semua anak Bani Israel yang lahir pada ketika itu ya. Ya. Akhirnya peristiwa itu berlaku, semua anak yang lahir ketika itu dibunuh. Dan pada masa itu, pada tahun itu, Nabi Musa pun dilahirkan. Jadi dia pun masuk dalam senarai bayi yang kena dibunuh. Tetapi inayah, pertolongan dan kawalan Allah menjaga Nabi Musa sehingga ia terselamat dengan begitu ajaibnya ya daripada Fir'aun. Mari kita tengok ayat itu ya. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, o Musa. Allah have given you. Okay, we bless you once again. Is auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami memberikan ilham kepada ibu engkau.
Okey. Anikzifihi fit tabut. Bayi yang engkau risaukan keselamatannya itu hanya satu, ada jalan keluar supaya ia terselamat. Letak itu bayi engkau di bakul. Kemudian hanyutkan bakul anakmu itu ke sungai. Biarkanlah sungai membawa dia ke mana Allah mahukan. Itu intronya ya ikhwah. Soalannya pula, qauluhu ta'ala wa auhayna iz auhayna ila ummika ma yuha fa kalimat auhayna. Madza ta'ni ya ikhwah? Apa makna kalimat auhayna di sini? Ayu ma'nan min ma'anil wahyi taqsuduhu hadhil kalimah. Makna yang mana makna yang mana daripada makna-makna wahyu dalam Al-Quran yang dimaksudkan dengan kalimat auhayna di sini, based on the context. Siapa yang boleh jawab? Man minkum yujib? Sila. Jangan risau, jangan takut silap ya. Just try and try. Yang mau jawab sebut nama ya. Saya Dr. Hairun Nas. Man anta? Muhammad Hairun Nas. Muhammad Hairun Nas. Okey. Saya cuba Dr. Sila. Auhayna bermakna al-ilham. Bermakna al-ilham. Ilham. Itulah Dr. Betul lah. Jadi di sini auhayna ay alhamna. Fal wahyu fi hadhihi al-aya yani al-ilham al-fitri alladhi u'tiya lil insan. Jadi ilham fitrah, secara fitrah yang Allah kurniakan kepada ibu Musa. Jadi janganlah kalian terjemahkan ayat ini dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Sebab wahyu itu adalah kurniaan khas yang secara khas diberikan kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah sahaja kan. Manakala ibu Musa bukanlah Nabi. Dia manusia biasa macam kita je. Jadi auhayna ini tepatnya kita maknakan, kita translatekan dia sebagai ilham. Dan kami Allah telah mengilhamkan kepada ibu engkau wahai Musa apa yang telah diilhamkan. Bagus. Soalan kedua pula, ini tak ada dalam buku. Make you all think of. Ya, apa soalannya? Kenapa limasa asarallahu ta'ala istikhdam kalimat auhayna badalan min kalimat alhamna? Ma'anna Umma Musa ma kanat nabiyan wala rasulan. Lianna al-anbiya war-rusul julluhum kulluhum kanu rijalan. Masirru fi zalik. Itu soalannya. Kenapa Allah Al-Quran memilih perkataan auhayna? Sementara dalam kefahaman kita, dalam aturan berbahasa kita, sepatutnya di situ alhamna. Kami mengilhamkan kepada Nabi Musa, ibu Nabi Musa. Dan yang kita tahu ibu Nabi Musa bukanlah Nabi. Sebab Nabi dan Rasul kesemuanya itu adalah daripada lelaki kan. Jadi sepatutnya di situ alhamna ila ummi Musa ma ulhima.
Ma yulham macam tu ya. Wa alhamna ila ummi Musa ma yulham. Sepatutnya macam itulah redaksi ayat sekiranya itu menurut aturan kita kan. Tetapi perkara yang kita wajib ambil tahu ya bahawa Al-Quran selalu tepat dalam memilih kata. Al-Quran selalu tepat dalam menyusun susunan kata. Tidak pernah silap. Dan kalau Al-Quran memilih satu kata untuk menzahirkan sesuatu makna, berarti ada reason, ya, ada alasan di sebalik itu. Ada rahasia di sebalik itu. Ini yang kita tahu. Kenapa Al-Quran memilih perkataan auhayna? Kenapa Al-Quran tidak langsung saja mengatakan wa alhamna ila ummi Musa ma yulham? Ada yang boleh jawab? Fikir-fikir semua orang akidah hebat-hebat. Hebat berdebat, berdiskusi. Aku tunggulah ini orang-orang akidah. Sila. Fikir-fikir dulu ya. Ambil masa 5 minit fikir-fikir. Selepas itu ya nak try lah ya. Aku pun masih berpikir juga ni. Bismillah, Doktor. Saya nak cuba. Man anta? Saya Khair Ahmad Naufal. Oh, Khair Ahmad Naufal. Okey, tafadhal ya akhi. Kalimah wahyu digunakan sebab boleh tak tunjuk muka? Doktor. Tak tunjuk muka, Doktor. Eloklah kalau you cakap, you tunjuk muka lah. Kalau you yang cakap saja, yang jawab saja yang tunjuk muka. Yang lainnya tak apalah, bagi gambar profil. Sekejap, Doktor. Jangan risau, engkau handsome oi. Okey, Doktor. Kalimah wahyu digunakan sebab nak menunjukkan isyarat sebagai anak Maryam tu bakal jadi Nabi. Okey. Kalimah wahyu nak gunakan ilham. Ya. Jadi Khair Ahmad Naufal ya ikhwah cakap Allah menggunakan perkataan auhayna wahyu untuk menunjukkan bahawa bayi yang lahir itu kepada ibu Musa akan menjadi seorang nabi. Bagus jawapan itu, bagus. Aku tak cakap silap, aku tak cakap betul tapi bagi saya bagus jawapannya itu. Bagus. Ada lagi yang nak bagi penjelasan, nak try? Sila. Terima kasih Ahmad. Ahmad. Masih kat Doktor bagi peluang jawab. Terima kasih.
Ada yang nak try? Tak ada doktor, semua setuju. Okey, semua setuju. Kalau macam tu, aku yang try Boleh? Boleh ke? Boleh Okey. doktor. Jadi jawaban Khair Ahmad tadi sebenarnya bagi pandangan saya lah sudah membuka jalan untuk bagi saya lah sudah membuka jalan untuk menemukan jawaban yang sebenar ya. Dan apa yang saya akan kongsikan ini tak jauh sangatlah daripada jawaban Ahmad, justru menyempurnakan sahaja. Ya. Jadi jawaban Ahmad ini bagaikan mukaddimah terhadap apa yang akan saya rincikan lah. Jadi macam ni. Tadi dikatakan ya jawaban saudara kalian tadi sebelumnya itu bahwa auhayna di sini maksud ilham kan. Ya. Jadi Allah memilih perkataan auhayna dan bukan perkataan alhamna karena suatu sebab. Antara sebabnya itu adalah Allah nak maklumkan bahawa ilham yang Allah bahagikan kepada, yang Allah kurniakan kepada ibu Nabi Musa tak sama dengan ilham yang Allah kurniakan kepadanya pada hari-hari sebelumnya. Ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Musa ketika itu tak sama dengan ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Nabi Musa pada hari-hari sebelumnya. Ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Nabi Musa ketika itu tak sama dengan ilham yang Allah kurniakan kepada Khair Ahmad ketika menjawab soalan ini. Tak sama dengan ilham yang Allah kurniakan kepada Nur Syuhada yang tersenyum dengan profil dia. Ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Nabi Musa ketika itu tak sama dengan ilham yang Allah bagi kepada Muhammad Khairun Nas ketika menjawab soalan tersebut. Tak sama dengan ilham yang Allah bagi kepada Anis Nadira. Begitu juga kepada Nadira Tasha pada pagi-pagi ini. Selepas bangun, apa nak buat ni? Nak minum kopi ke atau langsung online dengan doktor kan? Macam tu. Tak sama. Maknanya ilham yang Allah bagi kepada ibu Nabi Musa ketika itu adalah ilham yang luar biasa. Kenapa ianya ilham yang luar biasa? Seperti yang dikatakan tadi Khair Ahmad Naufal, sebab ilham itu berkaitan dengan keselamatan seorang nabi. Ilham itu berkaitan dengan keselamatan seorang rasul. Ilham itu berkaitan dengan keselamatan seorang bayi yang nantinya akan diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Jadi ibu Nabi Musa pun memahami bahawa ilham yang Allah bagi kepada saya hari ini, saat ini, tak samalah dengan ilham yang Allah kurniakan kepada aku Pak semalam dan hari-hari sebelumnya. Tak sama. Ya. Agak-agak kalian nantinya, Nur Syuhada, Nadira, Anis dan akhwati yang lain, kalau dah punya anak, tiba-tiba ada orang yang cakap kepada engkau, anak engkau itu letaklah dalam bakul dan hanyutkan di sungai. Agak-agak macam mana perasaan kita?
kacau bilau perasaan kita. Siapa yang reda, siapa yang tak ibah, siapa yang tak kasihan tengok anak letak dalam bakul masih bayi, masih merah bayi. Masih merah bayi itu. Dicampak begitu saja di sungai dan sungai itu menghanyutkan bayi itu dengan bakulnya entah ke mana dibawanya. Ya kan? Tetapi ibu Nabi Musa ketika itu dia faham bahawa ilham yang Allah bagi ketika itu bukan ilham yang biasa. Memang dengan cara itulah anakku ini si Musa yang masih kecil boleh terselamat. Tak ada jalan lain. Akhirnya dia pun dengan rasa percaya diri, meskipun takut-takut juga, was-was juga, ia mengikuti isi kandungan ilham yang memerintahkannya untuk melakukan hal seperti itu. Akhirnya terselamatlah. Terselamatlah Nabi Musa. Sebab Allah sudah memberikan jaminan kepada ibu Nabi Musa. Janganlah engkau takut. Bayi yang kau letakkan dalam bakul itu yang dihanyutkan oleh sungai akan sampai kepada pelataran singgasana Fir'aun. Ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Jadi anak engkau itu, anak bayi engkau itu akan diambil oleh seorang yang akan menjadi musuh aku sendiri dan musuh anakmu nantinya. Okey? Saya arabkan ya. Fallahu ta'ala athara istikhdama kalimata awhayna badalan an kalimati alhamna lidilalati ala ahammiyati hadzal ilham. Innahu laysa ka ilhamin 'adi alladhi ulhima ila ummi Musa. Okey, fi ghairi hasihi as-sa'ah. Innahu laysa kal ilham alladhi ulhima ila ummi Musa min qabl fi ayamin madat. Innahu ilhamun ghairu 'adi. Innahu ilhamun fi muntahal ahammiyah, fi ghayatin min al-ahammiyah. Innahu ilhamun yata'allaku bidajati nabiyyin min anbiya'illah. Innahu ilhamun yata'allaku bidajati rasulun min rusulillah. Walihadha itma'annat ummu Musa ala sabiyiha ala ar-rakmi min annaha takhafa ala salamati Musa. Ghaira anna Allah ta'ala yadmunu li Musa as-salamata haitsu qala la takhafi ya umma Musa fa inna waladaka hadza ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alkaitu alaihi mahabbatan minni. I love Musa wa litusna'a ala aini. Okey? Kalian setuju tak jawapan saya ni? Pandangan saya lah. Atau kalian ada pandangan lain? Setuju tak setuju? Setuju, Doktor. Setuju. Akhwat tak ada yang jawab pun. Macam tak setuju je dengan saya ni. Risau aku. Mana suara akhwat ni? Setuju ke tak setuju? Sarapan tu, Doktor. Jangan cakap macam itu. Siapa yang cakap ni? Setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Saya rasa naktafi bihadzal qadri ya ikhwah. Okey. Wa naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. ونلتقي في غدا يوم الجمعة عندنا كلية عندنا محاضرة Okey, saya nak tanya, kalian seronok tak dengan kelas pengukuhan macam ni?
Ah, so kita buat macam ni Boleh tak? Boleh Doktor. Okey, jadi Boleh. jadi kelas kita hanya macam soal tanya jawab je. Jadi sama ada engkau yang bertanya kepada aku atau aku yang bertanya kepada engkau ya. Just nak untuk memberikan kita lebih fokus lagi dan kefahaman kita lebih kukuh lagi terhadap topik yang telah kita pelajari pada kelas muhadarah itu atau kelas kuliah. Okey? So, Doktor, selamat ada soalan Doktor. sila. Satu je Doktor. Tak apa. 10 pun aku layan engkau. Nak tanya Doktor, kalau kata, kan kadang-kadang ada orang kata mimpi orang soleh ni ada petanda Doktor. Jadi betul ke dia boleh juga jadi ilham? Ya. Jadi macam ni ilham itu sebenarnya adalah kurniaan atau pemberian Allah secara halus kepada manusia. Even kita sendiri pun tak tahu ya macam mana proses ilham itu boleh berlaku ya. Kita hanya terima sahaja. Tetapi ilham itu ada masanya datang kepada kita dalam keadaan sadar. Ada masanya juga ilham itu Allah bagi dalam keadaan kita mimpilah ar-ru'ya salihah kan, mimpi yang soleh, mimpi yang baik-baik itu pun boleh juga kita dikatakan sebagai ilham lah. Hanya saja Allah bagi kita melalui mimpi ya. Okey. Siapa yang bertanya ni? Man anta? Hairun Nas tadi Doktor. Kau ada mimpi solehah ke? Belum lagi Doktor. Aku risau engkau sudah mimpi solehah bertemu dengan solehah. Ru'ya sorry, okey, gurau je ya, Hernas, jangan diambil hati hoi. Amin Doktor. Kau aminkan, aminkan semua, amin. 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 Okey, tak ada lagi soalan ke? Aku lagi buka satu kesempatan bagi yang nak bertanya. Kalau tak ada, kita tutup sahaja. Okey ya ikhwah, macam tak ada je. Ashkurukum ala husni musyarakatikum wa mutaba'atikum li hadzal dars. Fa arakum insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Doktor. Sama-sama. Terima kasih Doktor. Sama-sama.